Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di mana ni? Seri Gombak. Di Seri Gombak. Saya berada di rumah sepasang keluarga asnaf bersama seorang cucu. Kami menziarahi keluarga ni atas tujuan untuk mengetahui lebih lanjut keadaan mereka di sini. Ini merupakan bilik yang mereka sewa. Di sini ada 4 bilik kan, yang mana penyewa berasingan, dan inilah bilik mereka yang mereka sewa. Kedua pasangan ini merupakan warga Indonesia yang telah menetap lama di Malaysia dan bekerja di Malaysia. Saudara ni IC merah, pemegang IC merah. Saudara ni dia merupakan pemandu lori dulu, bekerja di Pasar Borong. Dan setelah terjadinya insiden yang menyedihkan di mana beliau jatuh dari atas lori sehingga menyebabkan kaki beliau patah dan terseliur patah, dan sehingga beliau terpaksa memakai tongkat sekarang ni, bergantung kepada tongkat untuk pergerakan. Dan mereka tinggal di tingkat 3 di rumah kedai di Seri Gombak, dan tadi kita tengok macam mana beliau nak naik tangga pun terpaksa menggunakan tongkat. Dan isteri beliau sebelum ni pernah bekerja sebagai tukang urut di salah sebuah kedai, dan semenjak COVID tidak dapat meneruskan pekerjaan dan hilang mata pencarian. Dan beliau kini juga sedang diuji dengan penyakit yang memerlukan sejumlah wang untuk berjumpa doktor, untuk membiayai sakit beliau pun beliau tak mampu. Beliau nak pergi jumpa doktor pun beliau tak mampu, tidak berkemampuan. Diceritakan tadi beliau ada fibroid, dan di belakangnya seperti ada ketumbuhan, dan kami sarankan beliau untuk dapatkan rawatan doktor secepat yang mungkin. Tapi apa yang diberitahu tadi, beliau tidak punya wang untuk nak pergi berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan ataupun untuk mendapatkan khidmat rawatan lah daripada hospital ataupun klinik. So, makanya dapat berjalan dan sekarang ni beliau tidak boleh berjalan. Akibat sakitnya itu beliau tidak boleh berjalan, dan beliau terpaksa merangkak untuk pergi ke tandas di luar, untuk ambil wudu, untuk ke tandas urusan apa semua. Beliau terpaksa merangkak, dan suaminya berjalan menggunakan tongkat, dan masing-masing diuji sakit dan perlu jaga diri masing-masing lah. Dan ada seorang cucu yang membantu untuk buat kerja-kerja yang dia boleh bantulah kedua datuk dan neneknya. Jadi kami hari ni ke sini sebabkan nak mengenali, nak lebih lanjut, kita nak tahu apa sebenarnya yang dihadapi oleh kedua mereka ni. Jadi kita nak dengar sedikit cerita tentang apa yang ingin diluahkan oleh saudara kita ini. Cuba cerita sedikit. Saya sebenarnya sedih lah. Sudah klaim susu dah setahun lebih, tapi belum dapat lah sampai hari ini. Bila kita bagi tahu apa call sama pejabat susu, kata COVID belum habis, lepas tu jemaah doktor belum berjumpa lah. Itulah alasan, jadi saya pun tak tahulah. Okey, menurut nama saudara? Nama saya Airuddin Anwar. Bekerja dekat Pasar Borong lah. Sebelum saya 30 bulan 5 2020. Saya start jatuh sampai ke hari ini lah, belum dapat bergerak lah secara normal. Saya menggunakan tongkat bila bergerak dan kanan kiri, itu saja. So hari-hari makan minum? Makan minum tu kadang-kadang ada orang yang normal lah macam tu. Kalau tak ada lah. Ya, itu saja. Di sini biliknya sewa 350 satu bulan. Macam mana bayar sewa? Itulah tak tentu. Pasal saya kemarin jual motor pun orang pun tak ada bayar sampai sekarang lah. Ya Allah. Patutnya bulan 5 tu dah habis orang bayar. Sampai sekarang belum bayar lagi, ada 500 lagi sangkut. Jual motor untuk? Saya jual motor hanya 3,000 ya. Nak jual motor untuk apa? Untuk bayar bilik. Tujuan bayar bilik lah. Oh. Tapi sekarang dah tak boleh lagi lah. Belum bayar lagi, tak tahu macam mana.
Okey. Yang Puan, apa masalahnya sekarang? Kalau macam saya ini nggak bisa berjalan kurang lebih adalah 6 bulan. 6 bulan. Jadi puncanya saya ini, saya kan ada mengidap penyakit fibroid di rahim. Kemudian di belakang saya ini ada daging tumbuh macam itu. Jadi makanya saya tahu benda ini semua setiap malam menjalar. Macam terus menjalar lah, macam akar-akarnya itu pada jalan macam gitu. Jadi saya pun nggak bisa nak buat macam mana lah. Tiba-tiba aja tuh saya langsung nggak bisa bergerak, nggak boleh berjalan macam normal lah lagi. Nak pergi ke tandas, saya pergi mau mandi ke apa, saya dengan merangkak macam baby itu. Lepas tuh ya udahlah, apalagi saya mau buat kerja. Suami saya lah untuk masak kan, untuk cuci pinggan apa semua kan dia boleh buat lah kalau macam kayak gitu, walaupun dia sakit kan nanti pakai tongkat kan. Sementara saya nih lah, saya mau pergi jumpa dokter pun rasa-rasa nggak mungkin juga, siapa nak pimpin saya. Kemudian kalaupun saya tinggal dibawa ke dokter pun saya macam rasa-rasa macam, terus terang aja lah, saya macam takut lah macam itu. Sebab pun kan kalau suami saya nak tengok atau besok saya tengok ke hospital nggak mungkin lah, biaya pun tak ada kan, macam itu lah. Kan kita ini orang warga asing kan, tentu pun dia orang pun mau minta casan pun mungkin mau lebih macam itu kan. Ini yang masalah. Deposit biasanya tinggi. Jadi, kan. Saya mengharapkan kalau boleh cepat perkeso ini dapat, biar saya balik kampung sajalah macam itu. Kalau untuk berobat di sini secara alternatif itu memang payah, tapi kalau di kampung macam-macam dia orang boleh buat, ada dengan cara totok lah, cakapnya macam itulah. Itu anak saya cakap macam itu, boleh dengan cara urut lah, dan tuh minum obat-obat tradisional lainnya lah katanya. Mak kan memang takut mau pergi hospital katanya, mau pergi ke rumah sakit macam itulah kan. Tak bolehlah nak harap-harap kali pun. Okey. Jadi satu masalahnya kedua-dua tak boleh bekerja, tak boleh bangun, tak boleh bergerak untuk melakukan kerja seperti biasa. Maknanya memang tak boleh bekerja lah. Kira dua-dua dah kira kategori OKU lah ni. Hilang upaya lah sementara kan. Sementara. Cumanya suaminya tadi mengharapkan perkeso punya permohonan diluluskan cepat supaya dapat duit pampasan perkeso untuk boleh dibelanjakan atau mau pulang ke Indonesia. Itu je harapannya kan. So nanti insya-Allah kita akan usahakan, kita dah tengok tadi, dah semak borang perkeso. Kalau apa yang kita boleh bantu, kita cuba bantulah. Kalau tak boleh bantu daripada segi perkeso, kita cuba bantu dari segi lain lah insya-Allah. Ya, kita tengoklah apa yang kita boleh bantu semampu yang boleh lah insya-Allah. Tapi itulah, kita pun hadir dekat sini pun sebab tak tahu kan macam mana keadaan, jadi kita pun tak ada bawa persiapan apa-apa, adalah sikit bawa buah tangan, buah kan. Kalau kita tahu kita boleh bawa banyak lagi, tapi insya-Allah lah kalau akan datang kita bawa lagi barang keperluan asas ke. Ini pun saya dah berterima kasih Tuhan. Okeylah, saya nak doakan supaya kedua pasangan ni Allah bagi kekuatan, sabar, sebab setiap penyakit yang diturunkan pasti ada ubat dia, dan kita kena sentiasa berdoa supaya Allah angkat doa kita tu dan dimakbulkan. Jadi saya mahu doakan supaya kedua pasangan ini diberi kesembuhan, diberi kekuatan, kesabaran agar mampu hadapi dengan sabar dan redha. Dan Allah, setiap orang yang diuji, disabar, Allah akan angkat tinggi darjat dia, dan di sisi Allah dia orang yang terpilih, lebih mulia berbanding orang yang Allah uji tapi dia tak sabar. Saya harap insya-Allah dengan kesabaran tu Allah angkat ialah salah satu penyakit tu, untuk dia angkat dosa kita dan diangkat juga darjat kita. Diuji kita tu pun sebenarnya baik. Jadi itu je lah, banyak bergantung harap pada Allah. Saya doakan syafahumullah buat kedua suami isteri. InsyaAllah kalau ada rezeki dari Allah, insyaAllah dia dipermudahkannya. Ya. Saya pun ucapkan terima kasih ya atas inisiatif datang ke sini. Ke sini. Saya pun bersyukur juga lah. InsyaAllah. Ada ringan makan. Puan-puan yang dua ini datang ke sini, alhamdulillah. Kalau mohon bantuan apa yang bisa bantu sama kami.
Ya. Ya, saya ucapkan terima kasih ya Pon ya. InsyaAllah. Saya doakan syafakumullah la basa turun insyaAllah.